Dan hari ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama berkumpul di Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang pertama kali dianjurkan dan juga pertama kali dianjurkan di sini di MBSA Convention Center. Petang ini kita teruskan acara kita dengan bual bicara ataupun sedikit wacana orang panggil boleh. Wacana ilmu bersama dengan tokoh yang tidak asing lagi dalam forum kita bedah buku tafsir Tok Guru membentuk perpaduan di Malaysia. Saya kira topik ini adalah topik yang sangat relevan, apatah lagi dalam keadaan kita selepas melalui pilihan raya umum yang kita lihat sendiri ada beberapa peristiwa atau beberapa perkara yang mengganggu gugat perpaduan di kalangan rakyat, dan selepas PRU ke-15 ini kita harap semuanya kembali normal dan insya-Allah kita akan membedah bagaimana Tok Guru ini segi sosok tokoh ulama yang kita kenang sebagai ulama yang banyak berjasa membentuk fikrah ataupun perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Bersama saya adalah dua orang panel yang tidak asing lagi. Yang pertama Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof, ketua editor ataupun ketua projek tafsir Al-Quran Tok Guru ini, tafsir Tok Guru. Tafsir Tok Guru. Dan di sebelah beliau panel kedua itu Dr. Anwan Singh, penulis buku mengenali Tok Guru, Jumaat Bersama Tok Guru. Saya ingat buku ni saya baca zaman ketika saya masih lagi di universiti, dan saya pun tercari-cari ingin mengenali Dr. Anwan Singh. Pernahlah tengok dari jauh, hari ini dapat bersama sebentar, saya rasa saya sangat bertuah. Baik, kita mulakan perbincangan kita pada petang ini bersama dengan panel pertama kita, Ustaz Ahmad Saifuddin. Ustaz, sebagai mukadimah mungkin, bagaimana Ustaz melihat tercetusnya idea untuk menerbitkan tafsir Tok Guru Ni Aziz ini, dan mengapa memilih beliau sebagai tokoh untuk dikaji tafsirnya, sedangkan mungkin ramai lagi ulama-ulama lain yang boleh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Tuan Sofian selaku moderator, Dr. Anwan Singh yang tidak asing dalam penulisan dan juga ahli akademik yang dikenali ramai. Berbalik kepada soalan Tuan moderator tadi, sebagai mukadimahnya, bagaimana tercetus idea untuk menerbitkan tafsir Tok Guru ini? Idea ini tidak datang original daripada saya, tak ada wahyu datang, ilham pun tak ada. Ia datang asalnya daripada penerbitan yang sudah ada, yang diterbitkan pada tahun 1996, iaitu tafsir surah Hud yang diusahakan oleh masa itu Ma'had Dakwah Al-Imamah, sekarang dipanggil Kolej Islam Antarabangsa, Kolej Universiti sekarang ni, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Dulu KIAS, sekarang panggil apa? Kuis. KIAS juga. Kolej Universiti. Okey. Jadi pelajar-pelajar kolej itu bersama-sama dengan syarikat swasta dan juga kerajaan negeri berusaha menerbitkan satu buku, iaitu Tafsir Surah Hud. Tafsir Surah Hud ini kami terbitkan semula.
diambil daripada penerbitan asal dan disunting bahasanya supaya lebih cantik lah. Mengapa mereka pilih surah Hud? Tak terkenal pun surah Hud ni di kalangan masyarakat kita. Pada masa itu dipilih surah Hud itu memandangkan surah Hud dihuraikan oleh Tuan Guru sebelum Tuan Guru menjadi Menteri Besar dan juga selepas Tuan Guru menjadi Menteri Besar. Bermakna surah itu dihuraikan pada tahun 1990. Maka mereka memilih surah itu sebagai perbitan awal. Pada masa itu saya masih sekolah lagi lah, 96 tingkatan 2. Kebetulan ayahanda saya bekerja sebagai pegawai dakwah di Pejabat Agama di Kelantan. Lalu beliau hadir masa pelancaran tafsir surah Hud itu di Balai Islam Lundang. Saya ingat. Tak ada masa tu, tak ada lagi. Jadi 96 tu perasmian tu masa tu siang hari lah. Jadi bila ayahanda saya bawa balik tu buku ni, buku apa ni? Buku tafsir Tok Guru. Jadi pada masa tu saya membacanya sebagai remaja yang nakal, boleh membaca buku yang tebal. Itu sangat ajaib lah. Mengapa boleh baca? Memandangkan kandungannya sangat memberi kesan yang mendalam terhadap pemikiran kita, terhadap cara sudut pandang kita kepada Islam, kepada manusia dan sebagainya. Dan saya berjaya habiskan buku tu. Baik. Kemudian pada tahun 98 diterbitkan pula oleh pihak yang sama surah Yunus. Surah Yunus ni tahun 91 punya kuliahnya diterbitkan. Surah Yunus itu sebagai rentetan daripada surah Hud. Pada masa tu saya hadir masa pelancaran. Waktu tu saya tingkatan 4 lagi. Ayah saya ajak, jom pergi Kota Baru. Ada ceramah. Ceramah apa tak tahu. Pergi di Padang Perdana masa tu. Sekarang panggil Padang Perdana lagi. Saya tak pasti lah, nama lain ke tak tahu. Di Padang Perdana tu waktu malam. Jadi ada pelancaran tafsir surah Yunus. Masa tu lah saya ingat lagi momen masa tu di tengah padang. Duduk bercangkung dengan padang. Ayah saya dengan VIP lah, saya seorang-seorang. Masa tu ada ulasan daripada Dr. Anwar Sen sendiri. Saya ada, Dr. Anwar Sen, kita pun biar betul. Orang Cina, kita kan budak kan. Orang Cina buat ulasan. Jadi kita dengar sajalah masa tu. Campur faham dengan tak faham lah budak kan. Jadi dua penerbitan itu memberi kesan kepada saya dan akhirnya pada tahun 2019 tercetus idea untuk menerbitkan tafsir Tok Guru menggunakan kaedah yang hampir sama daripada penerbitan surah Hud, surah Yunus tadi. Memang mereka tak terangkan prosesnya, tapi ada diterangkan sikit-sikit dan saya boleh fahamlah bagaimana untuk diproses buku itu. Jadi itu yang idenya datang untuk diterbitkan. Dan sekarang sudah 11 buah buku dengan 25 surah. Baik. Mengapa Tuan Guru? Itu menarik juga. Pertama sekali, Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat ni adalah tokoh yang saya minat lah. Tokoh minat. Antara sebabnya adalah cara penyampaian beliau yang memberi kesan kepada hati. Cara peribadinya hati saya lah. Jadi cara disampaikan tak kira ceramah politik ke, kuliah agama apa dan sebagainya, memang memberi kesan kepada kita apabila kita dengar. Jadi tak kira kuliah itu secara langsung didengar ataupun didengar melalui kaset. Dulu kaset lah, MP3 pun tak ada. Dan kaset memberi kesan juga kepada kita apabila kita dengar. Dan sekiranya ada peluang, memang saya pergi setiap Jumaat untuk mendengar kuliah. Jadi saya pergi tu jarang-jarang lah ke Kota Baru, jauh kan dengan rumah saya. Jadi jarang-jarang tu tidaklah selama Dr. Anwar Sen lah. Dr. Anwar Sen 20 tahun dengan kuliah. Saya tahulah apa benda dalam kepala doktor kan. Saya dengan kaset saja, dengan kaset, banyak kaset. Jadi pengalaman saya melihat Tuan Guru bukan sekadar ulama yang dilihat orang
orang yang aktif dalam politik semata-mata. Memang Tuan Guru memang aktif dalam parti politik dan memegang jawatan yang sangat tinggi. Jadi ramai orang di luar daripada parti politik itu melihat Tuan Guru ni macam orang lain juga, macam ustaz-ustaz yang sama dalam parti itu. Sedangkan sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Saya melihat Tuan Guru itu sebagai ilmuwan, sebagai ulama besar, melalui cara kita mendengar, melihat apa yang beliau sampaikan. Itu yang memberi kesan lah. Dan selain pada itu, cara penyampaian beliau sangat menarik bagi saya, sehingga saya minat untuk menerbitkan hasil kuliah beliau dengan secara tersusun, berstruktur, dan saya rasa beliau hampir sepanjang hayatnya menyampaikan kuliah banyak kitab yang habis di kuliah. Jadi jika diusahakan sepenuhnya, mungkin kita akan dapat satu khazanah ilmu yang sangat besar lah. Jadi sebagai permulaan, itu sekadar itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Saifuddin untuk permulaan pada round pertama ini. Sebelum saya melanjutkan kepada Dr. Anwan Seng, saya sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor dan jemput untuk bersama-sama kita di kerusi yang masih hadir di hadapan ini untuk bersama-sama dalam wacana ilmu bedah buku tafsir Tok Guru Abdul Aziz Nikmat, dan buku ini diterbitkan oleh syarikat tafsir Tok Guru di booth #36. Kalau masuk ikut hadapan ni ke kiri, dan insyaAllah akan jumpalah dengan booth ni. Doktor, macam sebelum saya ikut doktor, saya sendiri ada pengalaman bertemu beberapa kali dengan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Terutama yang pertama kali ketika saya sebagai wartawan dan pertama kali interview beliau, saya masih ingat lagi, saya getar lutut saya ni nak berdepan dengan Tok Guru. Tapi alhamdulillah beliau sendiri yang menenangkan saya. Kita di atas dasar hormat, kita kagum dengan kepribadian beliau terutamanya sendiri. Okey, untuk doktor, mungkin doktor boleh kongsikan pada kami bagaimana doktor sendiri mengenali sosok tokoh ulama yang bergelar Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat ini, dan bagaimana perkenalan doktor dengan Tok Guru ni sendiri memberi kesan kepada diri doktor sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada hadirin dan juga hadirat. Tidak ketinggalan kepada Ustaz Saifuddin selaku ahli panel kita pada hari ini, dan juga saudara Sofian selaku moderator, dan juga kepada pihak penganjur, dan juga kepada seluruh urus setia yang telah bertungku lumus untuk menjayakan program kita pada hari ini, di mana saya setiap kali diperkenalkan oleh pengurusi majlis, saya merasa sedikit gusar sebab ada di antara pengurusi majlis, dia tak panggil saya Anwan Seng, tapi dia terpanggil saya Anwazin, yang juga merupakan penyanyi dan juga adik kepada Zian Azin. Dan ada setengah daripada pengurusi majlis, dia terpanggil saya Anwar Hussein. Kalau sekadar Anwar Zain dan juga Anwar Hussein boleh tahan, yang saya tak boleh nak tahan sangat, ada setengahnya terpanggil saya Jaswan Singh. Semuanya berpunca daripada saya masih lagi mengekalkan nama asal saya. Dan pada hari ini saya pakai kopiah, sebab kalau orang Cina dengan nama asal, pada anggapan kita mereka ini bukan Islam. Jadi tujuan saya pakai kopiah pada hari ini nak tunjukkan saya ini seorang yang beragama Islam. Saya seorang Cina Muslim. Tetapi bagi kebanyakan orang Melayu, asalkan orang Cina pakai kopiah, Cina mu'alaf. Saya bukan lagi mu'alaf.
Sebab saya dah pula agama Islam dah 22 tahun. Saya Cina mukallaf. Bukan lagi mualaf. Dan kalau kita dengar Cina mualaf bagi ceramah, baru kita tahu siapa yang mualaf, siapa yang malap. Sebab itulah pentingnya untuk kita mengubah mindset kita terhadap masyarakat Islam dekat Malaysia, kerana berlakunya banyak salah tanggapan kepada orang Cina. Yang pertama sekali, orang Cina itu bukan beragama Islam. Sedangkan kalau kita pergi ke negara Cina, ramai penduduk dekat negeri Cina beragama Islam. Dan saya dah biasa pergi ke negara Cina. Ada tak siapa-siapa dekat sini pernah sampai dekat negara Cina? Angkat tangan. Dah sampai ke belum negara Cina? Ataupun paling dekat dengan sini, Lubuk Cina. Nak dekat lagi, Kubu Cina, tuan-tuan. Sebab itulah saya dah banyak kali pergi ke China. Saya pernah pergi ke Beijing, Wuxi, Suzhou, Hangzhou, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Pulau Hainan, Hong Kong dan juga sebagainya. Dan kalau kita pergi ke sana ni, kita akan jumpa ramai orang Cina yang mengikut angka tidak rasmi penduduk yang beragama Islam dekat negeri China jumlahnya lebih 140 juta orang. Maknanya hampir 10 kali ganda daripada umat Islam yang ada dekat Malaysia. Dan mereka ini dah pula agama Islam sejak zaman baginda Rasulullah SAW pada zaman Nabi lagi, iaitu lebih 1400 tahun yang lalu. Dan Islam sampai dekat negeri China dibawakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sebab itulah kita boleh jumpa makam beberapa orang sahabat Nabi yang ada dekat negeri China. Dan dekat negeri China juga terdapat bilangan masjid yang cukup banyak. Terdapat lebih 42,000 buah masjid yang ada dekat negeri China. Sedangkan masjid yang ada dekat Malaysia bilangannya tak sampai 8,000 buah. Dengan setengah-setengah daripada masjid dekat negeri China berusia lebih 1,000 tahun. Dan masjid itu masih lagi wujud, masih digunakan oleh umat Islam untuk bersolat sampai ke hari ini. Sebab itulah almarhum Tuan Guru Ni Aziz, sebaik saja dia pegang jawatan sebagai Menteri Besar pada tahun 1990, maka di antara negara yang terawal beliau melakukan lawatan ialah negara China. Nak tunjuk keprihatinan beliau tentang Islam itu agama yang bersifat jagat, Islam itu universal. Islam bukan untuk orang Arab, Islam bukan untuk orang Melayu, Islam bukan untuk mana-mana bangsa, Islam itu untuk semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan itulah menjadi asas kepada pegangan Tuan Guru Ni Aziz yang saya kenal dengan beliau sejak tahun 1992, iaitu lebih kurang 30 tahun yang lalu. Saya rasa ramai di antara kita masih lagi budak-budak, masih lagi bersekolah, mungkin ada yang belum lahir lagi. Jadi saya dah kenal dengan beliau semasa saya belum lagi pula agama Islam. Kerana waktu itu saya tengah buat master, saya tengah buat sarjana dekat UM. Bidang pengkhususan saya ialah tentang gerakan Islam. Jadi sebab itulah saya kalau nak kata pakar, bukan pakar sangat, tapi saya biasa mengkaji tentang gerakan Islam yang ada dekat Malaysia. Saya mengkaji tentang Arkam, saya kaji tentang JIM, saya kaji tentang ABIM, saya kaji tentang PAS, saya kaji dengan Jemaah Tabligh dan juga sebagainya. Dan daripada kajian itulah maka bermulalah perkenalan saya dengan tokoh-tokoh ulama, pemimpin-pemimpin dalam gerakan Islam. Dan ini membawa saya berjumpa dengan Tuan Guru Ni Aziz yang kebetulan itu saya telah banyak menulis tulisan yang berkaitan dengan agama Islam. Dan tulisan saya banyak disiarkan dalam Harakah, juga disiarkan dalam media Islam, dalam Era Baru, dalam banyak lagi lah penerbitan, semuanya menjurus kepada tentang agama Islam. Dan ada di antara kita ni agak ragu sebab yang menulis tu nama Cina. Saya tak pernah guna nama samaran. Ada samaran tapi saya jarang guna. Sebab kita bertanggungjawab di atas tulisan yang kita tulis. Jadi saya gunakan nama original saya. Jadi ada setengah orang dia ingat orang Melayu yang menyamar jadi Cina. Sebab itulah, sebab tulisan dia, gaya dia, lentok dia, termasuk juga dia punya kesan dia lebih menjurus kepada agama Islam. Saya peluk agama Islam tahun 96. Saya jumpa dengan Tuan Guru Ni Aziz 92. Jadi selang waktunya lebih kurang 4 tahun. Dan saya sejak itu saya banyak kali berjumpa dengan beliau.
Saya pernah berjumpa dengan Tuan Guru Rini Aziz dekat pejabat Menteri Besar di SUK. Saya pernah jumpa dengan Tuan Guru Rini Aziz dekat rumah kediaman resmi Menteri Besar yang di JKR 10, di mana dia tak pernah duduk dekat sana. JKR 10 hanya digunakan sebagai tempat untuk menyambut tetamu, sama ada tetamu kerajaan atau tetamu daripada luar negara. Dan saya juga pernah jumpa dengan Tuan Guru Rini Aziz dekat rumah dia di Pulau Melaka. Dan saya juga pernah jumpa dengan Tuan Guru Rini Aziz di berbagai acara, sama ada ceramah, forum dan juga sebagainya. Bukan sekadar itu, saya pernah satu pentas dengan Tuan Guru Rini Aziz. Saya pernah ulas buku-buku yang ditulis oleh Tuan Guru Rini Aziz. Bukan saja surah Hud, tetapi juga tentang Universiti Kehidupan. Universiti Terbuka. Dia ada satu buku ni, Universiti, yang merupakan koleksi ucapan daripada Tuan Guru Rini Aziz. Dan saya pernah ulas. Saya tak ingat dekat mana, tapi dekat Kota Baru, di sebuah dewan yang besar. Dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin yang ada dekat negeri Kelantan. Jadi salah satu daripada kesan ni, jumpa dengan Tuan Guru Rini Aziz ni, ialah orangnya mudah mesra. Orangnya lemah lembut. Dan yang paling terkesan pada saya, daripada sekian banyak pemimpin gerakan Islam, atau pemimpin yang berkaitan dengan pertubuhan Islam ni, Tuan Guru Rini Aziz merupakan sosok pemimpin yang paling disukai oleh orang-orang bukan Islam, terutama orang Cina. Dan pernah tak kita buat kajian, kenapa orang Cina ni lebih mesra dengan Tuan Guru Rini Aziz berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Sebab itulah, bermakna dia ada kelebihan yang ada pada Tuan Guru Rini Aziz yang tidak ada pada pemimpin-pemimpin yang lain. Dan salah satu daripada kelebihan dia, yang kemudian telah saya terjemahkan dalam bentuk buku, di mana waktu saya jumpa dengan Tuan Guru Rini Aziz, beliau pernah menyatakan bahawa di antara salah satu daripada harapan dan juga keinginan beliau, bukan saja nak melihat orang Cina menjadi imam dalam solat, dia akan jadi makmum di belakang dia, malahan keinginannya ialah untuk melihat orang Cina pimpin Islam. Maksud Cina Muslim. Jadi keinginan ni, dia nak Cina Muslim tu pimpin agama Islam, atau pimpin umat Islam dekat Malaysia. Sebab dia tengok suasana Islam dekat negeri Cina. Bagaimana Islam berjaya membina peradaban yang cukup hebat. Sebab itulah nak tengok tinggalan dan juga warisan Islam, kita boleh tengok dekat negeri Cina. Dan bukan sekadar itu, Tuan Guru Rini Aziz bukan sekadar dia bercakap, dia buat. Sebab itulah masjid Cina yang pertama sekali dibina dekat Malaysia, sebenarnya inisiatifnya datang daripada Tuan Guru Rini Aziz. Ada tak siapa-siapa pernah pergi ke masjid Cina di Ratau Panjang dekat Kelantan? Dah sampai belum? Dah sampai ya? Jadi bagi siapa-siapa yang belum sampai ni, kalau berpeluang pergi ke Ratau Panjang, bila sampai dekat Simpang 4, traffic light nak masuk ke Pekan Ratau Panjang, dekat sebelah kanan dia ada bomba. Bersebelahan dengan bomba itu, kita akan nampak masjid Cina di Kelantan. Masjid Beijing mesti nampak. Bagi siapa-siapa tak nampak, buta tuan-tuan. Sebab masjid itu besar, unik berbanding dengan binaan dan juga bangunan yang lain. Dan ini merupakan masjid Cina yang pertama. Kemudian baru disusuli dengan pembinaan masjid-masjid Cina lain, di antaranya Masjid Muhammadiyah dekat Taman Tasik Jaya dekat Ipoh. Kemudian disusuli dengan masjid, dia bukan masjid tapi dia pusat kebudayaan Cina Muslim dekat Rahang, di Negeri Sembilan, di Seremban. Kemudian ada lagi satu masjid Cina dibina dekat Melaka, dekat Kerubung, dan satu lagi dibina dekat Georgetown. Yang terbaru ni ialah masjid Cina dekat Pulau Pangkor. Dan sedang dalam proses pembinaan masjid Cina yang ketujuh ialah Masjid Jamek Cina di Negeri Selangor dekat Kelang. Jadi dengan kata lain, Tuan Guru Rini Aziz merupakan pelopor kepada pembinaan masjid Cina yang ada dekat Malaysia ni. Sebab itulah dia namakan sebagai Masjid Beijing, hasil daripada lawatannya pergi ke negara Cina. Dan bukan sekadar itu, dan kesan daripada pertemuan saya dengan Tuan Guru Rini Aziz, saya telah menghasilkan beberapa buah buku. Di antara buku dia ialah Biar Orang Cina Pimpin Islam. Buku ini pernah jadi kontroversial. Sebab tajuk dia Biar Orang Cina Pimpin Islam. Tapi sampai ke hari ini, orang masih duk cari lagi buku itu. Tapi buku itu dah tak ada stok. Tinggal satu naskah untuk saya simpan sebagai pengarang dia. Dan kemudian disusuli dengan
beberapa buku lain, di antaranya Jumaat bersama Tok Guru 1, Jumaat bersama Tok Guru 2, Jumaat bersama Tok Guru 3. Di mana ketiga-tiga buku ni merupakan tafsir Al-Quran hasil daripada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Ni Aziz pada setiap pagi Jumaat. Dan saya pernah gantikan tempat Tuan Guru Ni Aziz untuk berceramah pada pagi Jumaat di Kota Baru. Waktu itu dia tak berapa sihat, dia uzur. Dan kebetulan saya ada dekat Kota Baru, maka pihak penganjur minta saya gantikan tempat dia. Merasa juga jadi Tok Guru. Merasa jugalah, tapi lain. Jadi keistimewaan yang ada pada Tok Guru ni, yang saya nampak ni, beliau merupakan bukan sekadar seorang pemimpin politik, tapi merupakan pemimpin dalam gerakan dakwah. Dan sumbangannya kepada dakwah sangat besar. Dan di antara pendekatan dakwah yang beliau gunakan, Tuan Guru Ni Aziz tak tunggu orang bukan Islam datang jumpa dia. Sebaliknya, dia akan pergi jumpa dengan orang bukan Islam. Dan beliau menjadi satu-satunya pemimpin gerakan Islam ataupun pemimpin politik pada waktu tersebut yang pergi ke Wat Buddha. Yang pergi ke Wat Buddha, jumpa dengan sami-sami Buddha. Ada tak pemimpin lain ni yang beragama Islam boleh pergi ke Wat, jumpa dengan sami Buddha? Haram mereka takkan masuk, tuan-tuan. Tapi inilah Tuan Guru Ni Aziz yang dari segi pendekatan dakwahnya cukup hebat. Sebab itulah dia berjaya menambat hati orang bukan Islam sehingga ke hari ini. Sebut Tuan Guru Ni Aziz ni, orang Cina semua kenal. Kalau kita sebut pemimpin lain ni, walaupun dia kenal, tapi dia tak berapa mengenali secara dekat. Dan ada setengah sebut nama, langsung dia tak kenal. Berbanding dengan Tuan Guru Ni Aziz. Dan banyak cerita-cerita Tuan Guru Ni Aziz ni yang tak pernah dibukukan. Di antara kisah dia, Tuan Guru Ni Aziz, dia bantu semua orang. Bukan saja orang Islam dia bantu, orang bukan Islam juga dia bantu. Pernah dia bantu seorang Cina yang kereta rosak. Menteri besar boleh turun daripada kereta resmi dia, malahan pelawa Cina itu pergi ke bandar dengan dia. Bawa dia pergi ke tempat yang boleh mendapatkan mekanik untuk baiki kereta dia. Inilah Tuan Guru Ni Aziz. Sebab itulah ceramah-ceramah, kuliah-kuliah Tuan Guru Ni Aziz banyak berlandaskan kepada nas-nas dalam Al-Quran. Sebab itulah saya merasa sangat teruja apabila diminta bersama pada hari ini di atas pentas membicarakan tentang tafsir Al-Quran Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, yang merupakan salah seorang daripada pemimpin yang saya kenali, malahan yang cukup rapat dengan saya, tidak ada protokol, tidak ada birokrasi. Tuan Guru Ni Aziz boleh duduk bersama-sama di mana saja, hatta di gerai dekat tepi jalan. Itulah kehebatan Tuan Guru Ni Aziz yang dapat kita manifestasikan dalam bentuk kuliah-kuliah dia, ceramah-ceramah dia, yang kita adunkan dalam bentuk penulisan sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab ini. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Dr. Anwar Singh bercerita tentang pengalaman beliau bersama dengan almarhum Tok Guru ni, dia seolah-olah membawa kita untuk kembali ke zaman Tuan Guru Ni Abdul Aziz sendiri. Dan saya, doktor, saya ni orang Kelantan. Tapi saya tak adalah pengalaman banyak macam untuk rasa segan pula kita ni. Baik, Ustaz Ahmad Saifuddin, sepanjang menyusun tafsir Tok Guru ni, yang saya pun difahamkan sekarang sudah 11 buku yang juga bersamaan dengan 25 surah telah disusun oleh pasukan tafsir Tok Guru ni. Jadi Ustaz, sepanjang menyusun 11 buku ini, apa mesej yang dapat Ustaz kongsikan, mesej yang disampaikan Tok Guru kepada kita semua melalui tafsir-tafsir yang beliau kongsikan ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daripada hasil yang kami terbitkan, jadi sepanjang kerja penerbitan tafsir Tok Guru ini diusahakan,
Kita di samping kita menyunting, memang kita kena baca lah. Jadi kita baca perkataan demi perkataan, ayat demi ayat. Majoriti message yang Tuan Guru ingin sampaikan adalah pertama sekali adalah tauhid kepada Allah, iaitu mengesakan Allah dan mengakui kita sebagai hamba Allah yang lemah. Itu memang Tuan Guru punya message. Boleh kata 75% itulah dia ceritanya. Dan Tuan Guru berusaha menjelaskan hal itu dengan pelbagai gaya. Ada kadang ayatnya lembut, ada kadang-kadang kasar, maki berkeluar. Dia maki pun ada, kadang dia tersalah. Oh tu hamba punya tersalah maki. Memandangkan nak tunjuk, nak menggambarkan konotasi ayat itu supaya audiens memahami apa yang ingin disampaikan dalam ayat Quran tu. Baik. Yang kedua, message yang bersambung juga daripada tauhid itu tadi adalah Tuan Guru sangat menekankan supaya kita sebagai orang Islam menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan khurafat. Bid'ah ni amalan yang menyerupai agama, yang mana kita rasa apa yang Rasulullah bawa tu tak cukup, kita nak tokok tambah. Itu yang Tuan Guru terangkanlah. Manakala khurafat pula, Tuan Guru jelaskan, ia adalah amalan tradisi yang kita guna, kita ambil daripada tradisi kita. Kemudian kita menganggap perkara itu bagus untuk amalan, sedangkan amalan itu bercanggah dengan Islam. Yang menariknya, Tuan Guru bila terangkan isu khurafat, dia kata khurafat ni dalam bahasa Kelantan disebut khapoh. Khapoh tu bermaksud sampah. Jadi khurafat ni adalah sampah, dia kata. Sampah ni walau macam mana cantik pun orang kata tak buang. Macam kita beli biskut. Biskut kan kotak yang cantik. Bila beli biskut, bila kita keluarkan biskut, tinggal kotak saja. Cantik macam mana kotak tu, dia tetap sampah. Maka sampah tetaplah dibuang, tak berguna juga. Sebab dia kotak, bukannya biskut. Kita nak biskut itu. Jadi itu Tuan Guru gambarkan bagaimana orang Islam mesti menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan khurafat. Yang kedua, Tuan Guru sangat tekankan isu amanah dan integriti dalam apa jua amalan. Terutama memandangkan Tuan Guru menjadi pegawai, bukan pegawai, menjadi ahli politik yang menjadi dalam kerajaan, memerintah. Maka beliau sangat tekankan isu amanah dan integriti dalam pentadbiran dan pengurusan. Jadi kita boleh lihat daripada laporan-laporan berita bagaimana cara Tuan Guru mengendalikan kerajaan, dan Tuan Guru sendiri dalam kuliah pun, dalam buku-buku yang kami susun pun menjelaskan dengan tegas bagaimana kita mesti amanah dan berintegriti. Jangan sesekali terlintas untuk mengambil hak yang bukan hak kita. Itu memang Tuan Guru tegaskan. Yang ketiga, Tuan Guru sangat mementingkan elemen tasawuf, iaitu menjaga hati daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat mazmumah dipanggil. Maka dalam hati itu mesti dibersihkan dahulu. Kalau tuan baca surah Al-Fatihah, permulaannya Tuan Guru sebut apabila nak baca Quran kena ambil wuduk. Wuduk tu dikatakan simbolik untuk membersihkan hati. Jadi Tuan Guru kata hati itu macam cawan. Kalau cawan tu ada pasir, kita tak boleh bubuh air. Jadi kena buang dulu pasir. Jadi wuduk tu simbolik untuk membuang pasir dalam hati supaya air dapat masuk. Itu cara Tuan Guru ulas lah. Jadi Tuan Guru ni cara beliau beranalogi pun menarik juga. Iaitu disebut hati ni seperti radio. Radio. Apabila orang di stesen radio bercakap, memancarkan gelombang, gelombang tu terkena semua benda.
terkena kasut, terkena almari, terkena pintu. Tetapi almari tak berbunyi, pintu tak bunyi, kasut tak bunyi. Tapi bila terkena radio berbunyi. Kenapa? Kerana radio tu elok, menepati ciri-ciri yang diinginkan. Jadi apabila wahyu itu disampaikan kepada hati dan hati bersih, tak rosak, maka dia akan berbunyi tadi. Maka ia akan menghasilkan hidayah, sehingga dapat dilihat daripada perbuatan dan amalan yang kita sebagai Muslim. Itu mesej-mesej yang kami nampak lah semasa menyusun buku-buku daripada kuliah tafsir Tuan Guru. Itu saja. Wallahu a'lam. Subhanallah. Saya kira satu pengalaman yang berharga sebenarnya bagi Ustaz Saifuddin dan juga pasukannya apabila menyusun tafsir Tok Guru ni. Maksudnya ia adalah satu peluang sebenarnya untuk mendalami ilmu yang dikongsikan oleh Tok Guru yang mungkin tidak semua orang dapat peluang tu. Baik, bagi doktor sendiri, seperti kita bicarakan tadi, doktor sendiri ada menerbitkan buku Jumaat bersama Tok Guru. Apa mesej yang mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita dalam masa kurang lebih 5 minit ini? Ketika menyiapkan buku tu, apa yang mesej yang disampaikan oleh Tok Guru dalam buku yang doktor tulis tu sendiri? Mesej yang paling utama itu ialah dakwah. Dakwah kepada orang Islam dan juga dakwah kepada orang bukan Islam. Kerana bahasa yang digunakan oleh Tuan Guru Ni Aziz ni bahasa yang mudah, bahasa yang sesuai untuk orang awam. Jadi siapa-siapa yang kalau baca tafsir daripada Tuan Guru Ni Aziz ni, kita mudah faham. Bukan saja mudah faham, dia punya kesan dia masuk ke dalam hati. Seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Saifuddin tadi. Jadi bila sepanjang saya menyusun kuliah-kuliah Tuan Guru Ni Aziz dalam bentuk buku ni yang berasaskan kepada tafsir yang dilakukan oleh beliau, maka saya banyak belajar. Jadi sepanjang saya menyusun itu, saya lebih memahami isi kandungan Al-Quran, saya lebih memahami ajaran agama Islam, bukan saja dalam bentuk teori tapi juga dalam bentuk praktikal. Sebab setiap daripada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Tuan Guru Ni Aziz ni, dia sesuai dengan keadaan semasa. Sebab itulah digunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Seolah-olah walaupun bahasa yang digunakan agak berterus terang, tetapi dia kena pada batang hidung yang terasa apabila perkara itu dilakukan oleh beliau sama ada secara langsung atau secara tak langsung. Sebab itulah daripada segi yang ditunjuk oleh Tuan Guru Ni Aziz ni, dia lebih mesra kepada orang ramai. Dia lebih mesra kepada semua lapisan golongan, tak kira golongan intelek, golongan akademik, sampailah kepada orang biasa ni. Bila dia baca buku-buku hasil daripada ceramah kuliah Tuan Guru Ni Aziz ni, maka mereka dapat hadam dan juga dapat mencerna dalam kehidupan mereka. Dan itu yang paling penting sekali, sebab Islam itu praktikal, Islam itu syumul, Islam itu adil, dan Islam itu bukan sekadar ungkapan tapi perlu kita laksanakan dalam kehidupan. Inilah yang cuba lakukan oleh Tuan Guru Ni Aziz melalui kuliah-kuliah dia yang kemudiannya kita buat dalam bentuk buku, dan saya berkongsi pengalaman yang sama dengan Ustaz Saifuddin. Dan untuk membukukan kuliah-kuliah tafsir Tuan Guru Ni Aziz ni bukan mudah, sebab dia gunakan bahasa Kelantan. Sedangkan saya bukan orang Kelantan, saya orang Kelang, tak ada tan dekat belakang. Jadi kita terpaksa bergantung kepada orang yang fasih bahasa Kelantan. Dan Kelantan ni kena ingat, Kelantan ni dia banyak slang dia. Contohnya slang Kelantan dekat Jeli ni, dia tak sama dengan slang Kelantan di Kota Baru. Sama juga dengan slang Kelantan Kota Baru ni tak sama dengan orang yang duduk dekat Gua Musang. Dia berbeza. Sebab itulah bukan saja slang tak sama, malah ada setengah daripada ungkapan dia kita tak dapat memahaminya. Sebab inilah salah satu daripada bagi saya bukan kelemahan tapi kelebihan yang ada pada tafsir Tuan Guru Ni Aziz yang memang sesuai untuk masyarakat setempat. Lebih sesuai dengan sosial budaya masyarakat kita dekat Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kita mungkin sudah sampai ke mungkin round yang kedua, terakhir kot. Okey. Di minit-minit terakhir, 10 minit terakhir ini, saya sekali lagi ingin menganjurkan atau mewawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buku tafsir Al-Quran Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat ini boleh didapati di booth ataupun ruai tafsir Tok Guru di #3 di booth bernombor #36 di dalam ini, dan juga pada tuan-tuan dan puan yang berminat untuk dapatkan segera mungkin boleh ke meja di sebelah ini, di hadapan ini, kita juga jual di sini. Baik, untuk mungkin round yang terakhir, Ustaz dan Doktor, apa yang mungkin saya dapat simpulkan daripada pembicaraan kita tadi, ada dua mesej penting yang Tok Guru sampaikan yang dikongsikan oleh kedua-dua panel kita. Yang pertama itu tentang tuntutan dakwah yang menjadi satu kewajipan bagi umat Islam untuk memikulnya. Dan yang kedua adalah tentang mesej tentang perpaduan. Apabila doktor sendiri berkongsi kepada kita tentang bantuan yang disampaikan oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz ini merentasi kaum dan merentasi agama. Baik, untuk round yang terakhir ini mungkin Ustaz dan Doktor boleh relatekan mesej yang disampaikan Tok Guru, baik sama ada dalam kuliah-kuliah beliau ataupun juga dalam tafsir ini, yang boleh direlatekan dengan suasana sekarang ini dalam konteks perpaduan, apatah lagi pasca PRU 15 ini, di mana perpaduan menjadi satu aspek yang sangat penting dalam membina negara ini. Boleh, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tuan-tuan membaca tafsir Tok Guru, yang kami terbitkan, tuan-tuan akan perasan bahawasanya Tuan Guru tidak akan mengangkat ataupun mengagungkan bangsa Melayu. Tak ada. Tuan Guru tidak akan menjelaskan tentang ketuanan Melayu dan sebagainya. Bahkan lagi teruk lagi, disebut Melayu ni tak ada nilai. Dahsyat betul. Contoh tu baca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah, apabila Tuan Guru menghuraikan ayat pertama, ayat kedua, Alhamdulillah tu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dihuraikan tentang makna alhamdu. Alhamdu diberi maksud mujur, dia kata. Jadi apabila kata, oh mujur, awak tolong saya. Kalau sebut begitu, dia kata, orang bukan Islam boleh sebut mujur, awak tolong saya. Jadi sebagai Muslim, kena sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, mujur, awak tolong saya. Jadi Tuan Guru kata, bila sebut begitu, orang Melayu sebut, bila orang Melayu sebut mujur, awak tolong saya, tidak sebut Alhamdulillah, Islam ke tidak begitu? Jadi Tuan Guru kata, Melayu, Islam, Melayu, Siam, Cina, sama saja, dia kata. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tuan Guru sebut, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala di akhirat nanti. Yang ada nilai adalah Melayu Muslim, Cina Muslim, Siam Muslim, orang putih Muslim. Tuan Guru guna orang putih, istilah dia. Jadi itu yang ada nilai. Yang tak ada nilai, Tuan Guru kata, tidak ada sen pun di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Nilai Melayu, nilai Cina dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan membaca tafsir Tuan Guru, cara kita melihat manusia itu sudah tidak sama sebagaimana yang cuba dimomok-momokkan oleh sebahagian orang tentang kelebihan bangsa, kelebihan kaum dan sebagainya. Tuan Guru melihat kelebihan kaum dan bangsa itu bersandarkan kepada Islam. Sekiranya jadi Islam, maka
nilai dan darjatnya akan lebih tinggi. Itu yang saya nampak. Maka saya sarankan, ini bukan meniaga ni, betul-betul sarankan ni, ikhlas supaya tuan-tuan membaca. Pinjam tak apa. Pinjam tak apa kawan punya. Membaca tafsir Tok Guru dan tuan-tuan akan lihat bagaimana Tuan Guru menjelaskan dengan lebih jelas dan sangat padu tentang bagaimana cara untuk kita wujudkan perpaduan di seluruh dunia, khususnya di Malaysia ini. Jadi harapnya tuan-tuan bila baca tu akan terasa lah. Terasa tu sampai sentap, insya-Allah. Wallahu a'lam. Meneruskan apa yang dikatakan oleh Ustaz Saifuddin tadi, sebenarnya perpaduan yang paling baik sekali ialah negeri Kelantan. Kalau nak tengok contoh perpaduan dekat Malaysia ni, kita kena tengok dekat negeri Kelantan. Bagaimana orang Melayu, orang Islam, orang Cina, orang India sedikit yang kita rujuk sebagai non-Muslim, mereka boleh hidup dalam satu masyarakat. Dan kita dapat melihat bagaimana mereka saling berinteraksi, masing-masing boleh gunakan bahasa Kelantan. Bukan sekadar itu, kita biasa jumpa orang Cina dekat Kelantan, mereka boleh pakai kain pelekat, mereka boleh makan budu, dan mereka boleh duduk sekali bersama-sama dengan orang Melayu. Dan suasana ni, senario ni jarang kita lihat dekat tempat-tempat lain. Sebab itulah, dan semua ini salah satu daripada jasa dia, sumbangan dia ialah daripada Tuan Guru Ni Aziz yang mempromosikan perpaduan kaum. Kita ketepikan perbezaan. Bukankah dalam Al-Quran dia disebut manusia jadikan berbangsa-bangsa bukan untuk kita bergaduh, bukan untuk kita berbala, bukan untuk kita bertelaga, tetapi ialah untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Dan inilah hakikat kejadian manusia. Manusia jadikan tak sama. Orang Melayu sendiri juga tak sama. Orang Cina juga tak sama. Dan orang Melayu pun terdiri daripada banyak suku. Ada suku Jawa, suku Minang, suku Bugis, suku Rawa, suku Mendeling, suku Aceh, suku Patani dan juga sebagainya. Sama juga dengan orang Cina. Jangan ingat orang Cina itu sama. Orang Cina juga tak sama. Orang Cina juga terdiri daripada berbagai suku. Ada suku Hokkien, suku Cantonese, Hakka, Teochew, Hailam, Hokkien, Fuzhou, Guangsai, Shantung, Shanghai, Chaoan, Henghua dan sebagainya. Saya bukan Cina Hokkien. Saya bukan Cina Cantonese. Saya bukan Cina Hakka. Saya Cina Hailam. Sebut Cina Hailam, kita akan teringatkan mi Hailam. Jadi setiap daripada etnik dekat Malaysia ni terdiri daripada berbagai suku. Jadi siapa-siapa yang tak ada suku, dia akan jadi 3 suku, tuan-tuan. Sebab itulah kena cari balik suku kita. Sebab itulah kita jangan cari titik perbezaan. Kalau perbezaan ni memang cukup banyak, kita cari titik persamaan. Itu yang Tuan Guru Ni Aziz cuba buat. Sebab itulah kalau kita nak tengok patung Buddha yang paling besar, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, yang paling besar sekali dekat dunia, kita tengok dekat Tumpat negeri Kelantan. Dan 3-3 tu saya dah pergi. Mana ada satu tempat yang majoriti penduduk orang Islam ni kebebasan beragama diberikan. Mereka tak dikacau, mereka tak diganggu. Sebab itulah Kelantan ini merupakan role model, contoh yang boleh kita jadikan sebagai asas untuk kita memupuk perpaduan, penyatuan di kalangan masyarakat kita yang berbilang kaum, yang datang daripada berbagai keturunan, yang berbeza dari segi bahasa, budaya, agama dan juga sebagainya. Dan Tuan Guru Ni Aziz itu yang cuba beliau lakukan selama lebih 20 tahun sewaktu menjadi Menteri Besar Negeri Kelantan. Jadi kita kena teruskan usaha-usaha beliau, sama juga kita kena teruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam bidang dakwah, sampaikan Islam kepada orang-orang bukan Islam dan juga kepada manusia di atas muka bumi ini. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Ustaz Ahmad Saifuddin dan juga Dr. Awan Seng. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudi meminjamkan telinga untuk
mendengar ataupun perkongsian daripada kedua panel kita. Dan sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada kedua panel dan kepada tuan-tuan dan puan yang ingin memiliki buku tafsir Al-Quran Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat ini boleh didapati di booth ataupun ruai #36 tafsir Tok Guru dalam Dewan sana, dan juga mungkin boleh mendapatkan di hadapan ini. Saya Muhammad Sofian bin Muhammad Rasali, moderator kita pada petang ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.